Semoga para sahabat syurga dirahmati Allah, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Taala, dikurniakan kesihatan yang baik, ditingkatkan iman, amal ibadat dan sentiasa memperbetulkan niat kita dalam menghadir majlis ilmu sebegini. Kepada perjuangan yang dihormati sekalian, seperti biasa diingatkan sekali lagi sebelum majlis dimulakan, mohon kerjasama semua jemaah supaya akan dapat menutup mikrofon dan kamera serta tidak akan share screen. Kepada mereka yang ingin membuka kamera, hendaklah sentiasa menjaga adab serta menutup aurat ketika menghadir majlis ilmu sebegini bagi mendapatkan keberkahan dan manfaat daripada ilmu yang akan disampaikan. Dan kepada mereka yang berkeinginan untuk mengajukan sebarang soalan adalah diminta untuk menunggu di penghujung kuliah, iaitu sesi soal jawab atau pada bila mana Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Kerjasama semua sangatlah diharapkan bagi membolehkan majlis ini berjalan dengan sempurna, insya-Allah. Alhamdulillah, marilah kita merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Ilahi atas limpah kurnianya. Kita bersua lagi di majlis Taman Ilmu pada pagi ini secara alam maya. Selawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta tabi'in. Moga kita semua sentiasa dalam rahmat-Nya juga. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini dengan harapan agar majlis ini berjalan dengan lancar, marilah sama-sama kita melafazkan umul kitab yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri, dan kita niatkan serta sedekahkan pahalanya buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda, orang tua kita serta seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup maupun yang telah pergi. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil yang bersama tim pengurusan Gemar Iman yang dipimpin oleh Puan Rosniti Mansur, yang dihormati lagi dikasihi para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang sudi meluangkan masa mengimarkan Taman Ilmu Gemar Iman pada pagi ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan majlis ini dengan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri untuk menyampaikan kuliah Tuha dengan kitab apa tadi Ustaz? Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad. Dengan segala hormat dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya hormati sah pentadbiran agama Nur Iman, yang saya muliakan sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, dan seterusnya yang saya kasihi, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kasih sayangnya, hari ini dapat kita bersama
bagi mengisi kekosongan duha yang ditinggalkan oleh sahabat saya mungkin tidak dapat hadir, iaitu Ustaz Aizuddin bin Takbar. Tahu waktu dia menjadi seorang penulis dipanggilnya Ustaz Aizuddin bin Takbar. Dan alhamdulillah hari ini saya mengisi kekosongan tersebut dengan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Mungkin Bonda Rus boleh minta Ustaz Aizuddin mengambil slot saya pada hari Khamis sekiranya beliau free, insyaAllah. Cuba tanya beliau dulu, insyaAllah. Dan disebutkan dalam kitab ini muka surat 74 berikan hadis berkaitan hadis 43 di nota kaki 82. Nota kaki 82 hadis 43 pada muka surat 74. Apa katanya? Haddasana Haywat bin Surahin qala haddasana Baqiyah an Bakhirin an Khalid an al-Miqdam bin Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Daripada Al-Miqdam Ibnu Ma'di Qarib, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang yang engkau beri makan kepada dirimu, maka bagimu satu sedekah. Maka kita ada duit, kita bagi makan pada diri kita. Yalah, di antara kita mesti ada satu hajat atau niat. Contoh, kita pergi di satu tempat, kita terlihat satu keinginan makan. Kalau kita mempunyai duit dan beri makan kepada diri kita sendiri, kata Nabi SAW, maka bagimu satu sedekah. Makna, lepaskan diri kita dulu. Apa yang berhajat, apa yang menjadi perlu. Tetapi, kalau ia sekadar syahwat, itu boleh dipertimbangkan. Sebab ada kalanya kita melihat sesuatu benda makanan ni, kita melihat kepada syahwat, bukan pada keperluan. Bermakna di sini diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW, sedekah itu bukan bermakna hanya pada orang lain. Sedekah itu bukan hanya kepada membantu orang lain, tetapi kita beri makan pada diri kita. Di atas satu keinginan, kita makan. Maka makan tersebut juga menjadi satu sedekah bagi kita. Maka kata Nabi SAW, wa ma ata'anta waladaka fahuwa laka sadaqah. Barang yang engkau beri makan kepada anakmu, maka bagimu satu sedekah. Maknanya benda yang kita bagi anak kita makan, ada kalanya kita ni sifat kerekut. Ada kalanya kita sifat yang suka tangguh-tangguh memberi sesuatu. Kan sepatutnya ada kalanya ada sifat orang duduk kat luar kedai, dia boleh belanja kawan-kawan. Dia boleh bayar minuman kawan-kawan. Tapi anak-anaknya berkeinginan makan sesuatu, tetapi tidak menjadikan sesuatu itu anggap sebagai sedekah. Tapi Nabi kata, apa yang dimakan oleh anak kita akan menjadi sedekah. Bermakna kalau anak kita satu, sudah menjadi satu sedekah. Kalau anak kita dua, dua sedekah. Maka jumlah anak yang ramai akan bersedekah itu jadi banyak. Sebab itu, hari ini kalau kita bagi makan pada anak kita belanja anak kita makan, kita berikan kepada mereka sebaik-baiknya layanan. Tak kira makanan itu jenis apa. Walaupun hanya sekadar makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka, dianggap kata Nabi SAW sebagai sedekah. Berarti kita jangan kedekut dengan anak-anak. Dengan diri kita sendiri pun jangan jadi orang yang kedekut. Ada kalanya sampai kita menahan kerana ingin mengumpul duit. Duit ni akan habis. Kalau tidak diguna dan tidak diinfakkan, maka ia akan kekal, tidak ada manfaat. Maka sebaiknya gunakan untuk diri kita, sudah menjadi sebahagian sedekah. Atau istilah kata, kita masuk gaji tiap bulan, kita panggil bonding time. Dan kita pergi spa, ataupun kita makan sesuatu yang kita nak, sushi, ataupun pizza hut, domino, untuk reward pada diri kita sendiri. Maka itu satu pahala. Lepas tu,
juga kita bagi anak-anak kita makan. Mana kita dapat gaji, ajar anak-anak kita pergi 1 bulan sekali duduk kat restoran makan dengan makanan yang ada. Makan. Bagi mereka gembira. Maka ia juga menjadi satu sedekah. Maka yang disebutkan juga, maka barang yang engkau beri makan isterimu juga, maka bagimu satu sedekah. Setelah anak-anak kita bagi kepada isteri kita pula. Maka isteri kita pun makan dengan makanan yang kita berikan itu menjadi 3 sedekah. Bermakna anak, isteri, diri sendiri. Keutamaan yang perlu kita menjaga hak. Kadang ada orang dia mendahului lain sedangkan dirinya terseksa. Dirinya tidak merasakan apa yang diinginkan. Maka kalau kita belanja untuk reward pada diri kita, belanja pada anak-anak kita, belanja pada isteri kita, ia adalah sebahagian satu sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dalam keberkatan, minta maaf ya, kadang kita ni kena tahu yang mana perlu afdal, yang mana perlu. Bermakna seorang suami afdalnya duit itu diberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Semalam kitab Muhimmah Al-Ba'di Mawaiz, tu ada dalam kitab tu. Saya mengajar kitab tu, saya kata bagus Ustaz Naim ajar kitab tu. Kitab tu antara bagaimana tanggungjawab isteri dan juga suami. Maka nafkah utama adalah isteri, kemudian anak-anak. Bukan kata jadi mak ayah macam mana Ustaz? Mak ayah itu satu keberkatan. Bagilah semampu yang kita boleh mengikut qadar kemampuan kita. Tapi kalau tak bagi pun tak berdosa. Tapi saya kata nak berkat dalam hidup, bagilah seberapa mungkin yang boleh kita bagi. Kalau hari tu RM20, RM20. Jangan malu. Nanti mak kata, kenapa kau bagi RM20? Cakap saja, inilah saya mampu mak. Saya bagi ni bukan sebab apa. Saya nak berkat dalam kehidupan saya. Saya nak berkat dalam kehidupan saya. Saya nak rezeki saya jadi berkat. Sebab tu saya bagi mak. Faham? Dalam istilah kaedah fiqh yang perlu kita fahami. Ada kalanya kita salah faham. Ada seorang lelaki, memang mak menjadi sesuatu keutamaan walaupun telah telah berkahwin. Cuma pada hakikatnya nafkah itu masih mengikut turutannya. Sebab tu kadang-kadang seorang ibu tak boleh terlalu mengharap seandainya anak itu ingin memberinya setelah perkahwinannya. Sebab bagi satu tempoh perkahwinan ini adalah fasa-fasa di dalam kesusahan. Maka apa yang terjadi yang Nabi sebut, supaya kita mengetahui bahawasanya yang mana sedekah yang didahulukan, sedekah yang lebih baik, yang mana Nabi kata sesuatu itu jadikan sebagai pengajaran. Dan Nabi kata, barang yang engkau beri makan kepada pembantumu, kalau dulu istilah dipanggil khadim ataupun khadam, maka juga akan menjadi sedekah. Kita ada orang gaji yang tolong kita bersihkan rumah, muka surat 74 pun dah. Kita tolong bersihkan rumah, kita ada bagi dia bersihkan rumah, cuci rumah, masak untuk kita, maka jangan kita zalimi dia dengan bagi makan seperti makanan anak kucing. Hanya bekas-bekas saja. Tak, bagi mereka makan. Mungkin kalau bukan bersama dengan kita, berilah sesuatu tempat yang lebih selesa bagi mereka. Sebab khadam ini sebahagian daripada keluarga kita juga, kerana mereka juga adalah manusia. Maknanya kalau kita bagi pembantu kita makan dengan apa yang kita makan, itu adalah sesuatu sedekah kepadanya. Ini tanggungjawab yang perlu kita fahami bila mana tentang rezeki yang kita peroleh. Pertama, isteri, kedua anak kita. Tapi jangan sampai kita lupa untuk diri kita. Mesti ada. Tapi ada setengah ayah, dia kata tak apa Ustaz. Saya tak makan pun tak apa. Yang penting isteri anak saya makan. Sebab apa? Mungkin daripada segi kewangan tak cukup. Tapi by yourself, mesti ada reward. Reward tu benda yang kita kehendak bila kita ada duit. Tetapi jangan sampai memboros. Sebab memboros itu sifatnya syaitan. Wallahu a'lam. Itu hadis berkaitan 43 tadi. Itu berkaitan dengan sedekah kita. Sebab kita jangan salah faham. Ada kalanya kita salah menggunakan platform sampai kita mengundang sesuatu sifat cemburu berlebih-lebihan.
Bagi seorang ibu juga tidak boleh merasa cemburu dengan menantu di mana dia dilebihkan oleh anak laki kita. Tak, itu memang tanggungjawab anak laki kita. Cuma jadi permasalahannya, menantu juga tak bolehlah berlebih-lebih menunjuk apa yang diberikan oleh suami kepadanya. Takut-takut ibu pada suami nanti rasa macam cemburu. Anak aku waktu kerja pun tak pernah macam ni. Sayang tu kat isteri dia. Inilah ada di antara punca-punca menantu tidak ngam ataupun tidak baik dengan menantu. Sebab perkara ini kerana anak lelaki melebihi seorang isteri. Bukan salah, tetapi anak lelaki itu ada tanggungjawab pada maknya. Wallahu a'lam, insya-Allah. Itu saya kata tadi, kena tolak ansur. Kena berpandai-pandailah kita sebagai orang. Sebab orang tua ni, dia punya hati sifatnya sensitif. Walaupun nampak benda tu biasa, tapi orang tua ni dia ada satu sifat yang mudah sensitif dan juga mudah ada kalanya tersentuh dengan perbuatan anak-anak. Sekecil-kecil perbuatan anak. Wallahu a'lam. Jelas tak? Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Ni saya awal tu tanya. Oh tak, so ingat Ustaz nak pergi topik lain. Saya nak tanya yang ni dulu, boleh? Ke nak tanya kemudian nanti? Silalah. Tak, isu pasal anak memberi sedekah pada ibu tu kan. Maknanya bukan jadi tanggungjawab lah pada anak lelaki. Macam dia nak bagi pemberian bulanan tu. Maknanya bukan jadi wajib, Ustaz kan? Dia jatuh sedekah. Dia bukan maknanya tak wajib. Okey. Tanggungjawab bagi seorang lelaki belum terlepas walaupun dia telah berkahwin. Cuma daripada segi nafkah tu. Segi nafkah bukanlah keutamaan itu kepada mak ayah. Keutamaannya adalah kepada isteri dan juga anak-anak terlebih dahulu. Jelas? Faham. Tapi kalau suami tu tak ada berkelebihan duitnya nak membagi kepada ibu dan ayah mereka, bukan menjadi sesuatu kesalahan. Cuma kalau ibu berada di dalam kesusahan, makannya tidak ada, sewa rumahnya tak dibayar, dan tempat tinggal itu seolah-olah tidak seperti mana yang kita lihat, maka tanggungjawab seorang isteri, tanggungjawab suami memahami situasi tersebut dan membantu. Jelas? Baik, faham. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Nampak? Ni betul lah ditanya tu. Tapi sebaik-baiknya, sebab tu saya kata tadi, nak berkat rezeki bagi mak ayah. Bukan dia minta banyak. Kadang-kadang mak ayah kita tak semua bila mata pencim dia jadi senang. Ada kala terpaksa menanggung adik-adik kita yang masih belajar. Hatta perempuan. Isteri kalau kerja boleh diberikan sedikit pendapatan itu pada mak ayah mereka. Isteri yang bekerja. Begitu dengan suami. Ini istilahnya mudah cerita, berbincanglah. Takkan kita nak tengok mak ayah kita susah. Mak mertua atau pak mertua sebenarnya perlu dianggap seperti mak sendiri. Tetapi bila berlaku sesuatu yang tak diingini, seperti rasa tidak senang hati, seperti rasa tak suka nak balik ke rumah mak mertua ataupun pak mertua, inilah sebab-sebab punca melepaskan tanggungjawab kepada ibu dan ayah mertua sendiri ataupun ibu dan ayah mereka sendiri. Ingat, orang lelaki walaupun terpisah daripada keluarga, tanggungjawab pada mak ayah mesti ada. Kalau sakit, kita jaga. Kalau susah, kita tolong. Apa cara sekalipun. Dan seorang isteri kena memahami tanggungjawab seorang lelaki. Walaupun setelah berkahwin. Jangan sampai lelaki tu nak balik ke rumah mak dia. Kenapa awak nak lebihkan mak awak daripada saya? Itulah punca mula-mula berlaku tidak baik dalam rumah tangga. Lama-kelamaan kebencian itu muncul dan kelamaan silaturahim antara kita keluarga. Ingat, memang kita berkahwin dengan anaknya. Tetapi dalam Islam juga mengajar kepada kita silaturahim dengan keluarganya setelah kita berkahwin. Wallahu a'lam. Sebab ada di kalangan mereka yang berkahwin tapi dengan ahli keluarganya tak cantik hubungannya. Ada di kalangan mereka berkahwin, adik-beradiknya tak suka si iparnya. Ini berlaku dalam
uh, sinonim dalam masyarakat kita. Kenapa? Kerana tidak memahami agama. Kalau kita faham agama, perlu kita sesuatu menjaga silaturahim. Di mana kita belajar. Tapi ini realiti sekarang. Orang dah suka tak suka, pada masa yang sama mengabaikan apa yang dikatakan Allah dalam silaturahim. Ini paling takut. Ada kes macam ni. Sebab apa bercerai? Buat apa saya nak bersama dengan lelaki saya, Ustaz? Keluarga dia pun tak suka saya. Keluarga dia pun macam pandang tak kena. Saya balik raya pun tak senang. Saya datang ziarah pun tak senang. Jadi macam mana, Ustaz? Betul. Tapi kamu jangan bercerai sebab tu. Kamu kena fikir anak-anak dan kamu kena fikir suami kamu. Mungkin benda itu setiap hubungan kita boleh perbaiki. Tapi slow-slow. Ini ujian. Betul orang kata, ada ujian orang berkahwin. Rezekinya tak banyak, tetapi dapat mertua dan ipar yang baik. Rezekinya banyak, tapi dapat mertua dan iparnya dalam keadaan tak baik. Ini adalah ujian. Bagaimana kita hadapi? InsyaAllah kita akan dapat atasi dan kita akan rasa itulah satu ujian yang patut kita tempuhi. Bukan orang lain. Kita sendiri yang akan rasai. Sebab sinonim dalam masyarakat kita biasanya terjadi. Wallahu'alam. Jelas kan? Jelas insyaAllah. Kita sambung hadis ke-44. Babu man kariha ayyatamanna mautal banani. Bab pada menyatakan orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak-anak perempuan. Haddatsana Abdullah bin Abi Syaibah. Qal haddatsana bin Muhdiyin an Sufyan an Utsman bin al-Harith Abi Ra'i an ibn Umar anna rajulan kana indahu wa lahu banatun fatamanna mautahunna faghadiba ibn Umar faqala anta tarzuquhun. Daripada Utsman ibn Haris Abi Ra'i daripada Ibnu Umar bahwasanya seorang lelaki berada di sisinya dan lelaki itu mempunyai anak-anak perempuan. Lelaki itu kata Ibnu Umar mempunyai anak-anak perempuan dan dia menginginkan akan kematian mereka. Dia duduk sebelah Ibnu Umar tapi dia ada anak perempuan. Anak perempuan tu ada dalam beberapa anak perempuan. Maka dia kata, kenapa kau nak anak-anak kau mati? Lalu marah Ibnu Umar. Umar lantas mengatakan, apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka? Ada seorang lelaki ni, sebab dia tidak mampu menanggung anak-anak yang masih ada. Anak-anak perempuan yang masih ada. Sedangkan mereka lupa, kan hadis sebelum ni kita baca, mereka yang menanggung, memberi makan kepada mereka anak-anak perempuan dan memberi keperluan kepada mereka, maka ia akan menjadi perisai kepada bapa dan ibunya daripada api neraka. Maknanya seorang lelaki ni datang dalam keadaan stres sebab ada anak perempuan tapi dia tak mampu untuk menjaganya. Sedangkan Nabi sebut jaga elok-elok, bagi dia makan, bagi dia keperluan, maka akan menyelamatkan kita daripada api neraka sebab ada anak perempuan. Tapi dia seolah-olah nak anak perempuan dia mati. Marahlah Ibnu Umar. Kenapa kau nak mati? Bukan dia yang, adakah kau yang memberi rezeki? Teguran Ibnu Umar ni kepada lelaki, sebenarnya patut dia bersyukur dia memiliki anak perempuan. Sebab anak perempuan ni fadilat yang sebelum ni kita pelajari, banyak manfaatnya kalau kita menjaga dia dengan elok. Tapi dia nak bunuh. Sebab tu zaman-zaman dahulu, mereka ini ada pada zaman sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka tidak suka adanya anak-anak perempuan. Kerana anak-anak perempuan ini entah dikata sebagai sial. Dan ada kalanya kalau anak perempuan itu adalah anak yang dilahirkan zaman jahilah dulu, mereka ini akan apa? Mereka akan membunuh, menanamnya dalam keadaan hidup-hidup. Kerana kedatangan baginda Nabi SAW, maka di sinilah kemuliaan seorang wanita itu diangkat. Kerana siapa? Baginda Nabi SAW yang mengangkat. Sebab tu Nabi kata, sebaik-baik perhiasan di atas dunia ini adalah wanita salihah. Lantaran itu Ibnu Umar kata, kenapa sesekali kau mengharapkan anak perempuan kau mati? Adakah kau tak mampu tanggung dia? Atau kau tak mampu bagi keperluan kepadanya? Adakah kau tak mampu untuk berikan makan kepadanya? Sesungguhnya kau bagi rezeki pada mereka. Tidak. Rezeki mereka adalah Allah yang bagi. Cuma kamu perlu mohon sahaja. Jangan sesekali kau mengharapkan kematian. Orang lain nak dapat anak susah, orang lain nak mengandung susah,
Orang lain ada anak pun nak dapat anak yang ramai pun susah. Tapi kamu ada anak, tapi kau tidak bersyukur. Maka dia kufur kepada nikmat. Itu yang menyebabkan Ibnu Umar marah kerana mengharapkan kematian pada anaknya. Sendiri kita pun kalau boleh tak mau anak kita mati. Kita nak anak kita besar, kita nak anak kita kahwin, kita nak anak kita ada keluarga, kita nak didik dia baik-baik, jadikan dia orang baik, jadikan dia orang solehah. Itulah matlamat kita ada anak. Bukan ada anak semata-mata buat anak saja. Kita nak anak supaya menjadi saham bagi kita di hari akhirat. Tengok, walaupun anak perempuan ni bila dah kahwin, keutamaannya adalah kepada seorang suami. Kan? Jelas. Cuma kalau kita memberikan yang terbaik sebelum dia diserahkan kepada suami yang bakal menjaganya, setiap apa perjalanannya sebelum berkahwin akan dikira Allah seandainya cukup padanya keperluan, cukup padanya makan, cukup padanya segala-gala yang kita berikan, maka ia boleh menjadi perisai kepada kita di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis ini ditegah bahawasanya Ibnu Umar mengatakan jangan di antara kita, hatta sekalipun anak perempuan, anak lelaki, diharapkan padanya kematian kerana tidak mampu menanggung belanja mereka. Kerana tidak mampu menanggung apa yang dikatakan rezeki, nak bagi mereka makan, nak bagi mereka minum, nak susu mereka. Kerana apa? Yang bagi rezeki itu bukan manusia, tetapi adalah Allah. Tegahan ini sangat-sangat ditegah pada mereka yang ada anak, tak mampu menanggungnya, tiba-tiba ingin membunuh mereka. Kalau boleh nak mati. Supaya apa? Supaya aku senang, tak ada fikir tanggungjawab. Na'udzubillah min zalik. Ini fikiran jahiliah yang ada, yang perlu kita buang dalam diri kita. Dan ramai juga di antara yang saya ketemui, mereka akan kata begitu. Dia kata, Ustaz, saya tak tahulah kalau boleh nak anak ni mati. Saya nak bagi makan, tak boleh suami saya macam ni perangai. Bermakna bukan salah anak-anak tu. Anak-anak tu kecil, tak tahu apa-apa. Salahkan diri kita sebagai keluarga ataupun pemimpin bagi keluarga kerana tak menafkahi mereka. Jadi Ustaz kata rezeki pada mereka. Tapi usaha tu tetap kita. Sebab tu pada rezeki ibu dan ayah kadang-kadang bukan rezeki kita. Kita menumpang rezeki anak-anak kita. Wallahu a'lam. Pada hadis 44. Dan hadis yang ke-45. Babu al-waladu mabkhalatun majbanatun. Bab pada menyatakan anak menjadi pengecut, penyebab sikap bakhil dan pengecut. Bab pada menyatakan anak menjadi pengecut, menyebabkan sikap bakhil dan pengecut. Haddatsana Abdullah ibn Salih. Qal haddatsani Laits qala kataba ilayya Hisham an Abi an Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Abu Bakr radhiyallahu anhu yawman wallahi ma ala wajhi al-ardi rajulun ahabba ilayya min Umar falamma kharaja raja'a faqala kaifa halaftu ay bunayyatu faqultu lahu qala ta'azzu alayya wal waladul alwatu. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berkata, demi Allah, tiadalah di atas muka bumi ini seorang lelaki yang terlebih aku kasih kepadanya daripada Umar. Maka tak kala dia keluar dan telah kembali, maka beliau telah bertanya, bagaimana aku telah bersumpah, wahai puteriku? Maka aku telah berkata kepada beliau apa yang telah beliau ucapkan. Lalu beliau berkata, dia lebih berharga bagiku, sedangkan anak pula paling melekat dalam hatiku. Maksud adilnya apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Abu Bakar kata pun, demi Allah, tiadalah di atas muka ini seorang lelaki yang terlebih aku kasih kepadanya daripada Umar. Maka kata Abu Bakar, maka tak kala dia telah keluar dan telah kembali, maka dia telah bertanya kepada Aisyah, bagaimana aku bersumpah wahai puteriku? Maka dia kata tidak ada yang paling dia sayangi melainkan Umar. Lalu beliau berkata, dia lebih berharga bagiku, sedangkan anak pula paling melekat dalam hatiku. Dia kata walaupun aku sayang pada Umar, tak ada benda yang paling aku sayangi lelaki melainkan Umar radhiyallahu anhu. Tapi katanya pada Aisyah, tapi anakku adalah orang yang paling lekat di dalam hati aku. Bermakna dia tidak mengambil satu sikap untuk mengecilkan hati Aisyah.
seolah-olah Aisyah terasa dengan kata bapanya mengatakan tak ada orang yang lebih aku sayangi melainkan Umar. Maka seolah-olah berkecil hatinya sebab daripada dia tak sayang ke aku, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berkata sesuatu itu dan ditanya kepada Aisyah. Maka katanya, Umar orang yang aku sayang, cuma anak pula paling melekat dalam hatiku. Walaupun dia kata apa, Umar yang paling aku sayang, tetapi anaknya lebih dekat dalam hatiku. Sayang sebagai sahabat. Tetapi anak menjadi keutamaan. Sebab tu kata Umar, anak yang paling dekat di hatiku. Walaupun di luar dia sayang orang lain, tapi anak tetap di hatiku. Yang paling hampir yang kita sayangi adalah melalui hati kita. Sayangnya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nampak tak apa perkataan Umar tadi? Umar kata disayang Umar, tapi dia kata Aisyah anaknya adalah yang paling melekat dalam hatiku. Maka kasih sayang pada anaknya tidak dapat melebihi walaupun menyayangi Umar sebagai seorang sahabat. Makna pada pro kontra ini kata Abu Bakar tadi merujuk kepada sesuatu perkataan, jangan kita menjadi sesuatu orang yang malu untuk mengungkapkan kasih sayang kepada anak kita. Ada kalanya kita nak sebut perkataan sayang pun susah. Ada kala kita balik kerja, kita tak peluk anak kita. Ada kala kita balik kerja, kita tak sayang anak kita. Ada kala kita balik kerja, kita tak borak dengan anak kita. Sebab tu kata ulama, sesibuk mana kita. Walaupun kita ni memang hari-hari kita duduk pakat dengan kuliah. Hari-hari kita menjalani program-program, sibuk sana sini kerja. Tapi mesti ada time untuk anak. Dia paling most important adalah satu kata-kata yang menyebabkan anak kita rasa senang. Ada kalanya kita bila anak kita dah besar, kita susah nak cakap sesuatu. Hatta kita cakap, ibu sayangkan sekian. Ayah sayangkan sekian. Hatta anak tu kadang-kadang waktu usianya kecil pun kita jarang peluk. Kita jarang peluk. Kalau kita peluk anak kita, kita sayang anak kita, sifat kasih sayang tu ada. Kan Nabi kata, penyakit ni semua tak boleh berjangkit. Tetapi sifat seseorang semakin hampir, semakin itulah dia akan pergi kepada orang yang hampir kepada kita. Bayangkan menjadi seorang anak yang pengasih pada ibu ayahnya. Menjadi seorang ibu ayah yang pengasih kepada anaknya. Memberi gambaran kepada kita contoh tuan rahmati Allah yang berlaku kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi. Wallahu a'lam. Maknanya sifat kasih itu kena ada pada seorang ayah. Jangan menjadi bakhil, jangan menjadi kerikut ataupun pengecut untuk menzahirkan sayang kepada seorang anak kita. Walaupun dia kata, ala ustaz, saya ni pergi kerja, balik kerja, tu dah kira sayang lah tu pada anak. Kalau tak, saya tak kerja. Sayang pada anak bukan hanya bagi duit. Sayangnya pada anak, mesti ada satu ciri yang suka pada seorang anak adalah memberi prihatin. Attention yang kita berikan pada anak-anak, itu lebih membahagiakan mereka daripada duit. Kalau dah besar, dia ajarkan duit saja tapi tak ada attention, dia akan dengan dunia dia. Dia kata, yah nak duit, dia keluar. Yah nak duit, dia keluar. Sebab apa? Kita yang ajar. Daripada kecil, nah duit. Dah pergilah, buat apa nak buat. Nah duit. So, bila besar, dia tak anggap ada satu benda yang dia ada dari parents, iaitu caring dia. Bila datang jumpa dia, nak berborak, bila datang jumpa dia, kita peluk, kata kita sayang. Dia tak ada benda tu. Yang dia tahu dapat duit, dia buat dengan life dia. Sebab pak dengan mak dia pun buat life. Balik-balik kerja penat, tak ada masalah. Sebab tu kata ulama, penat macam mana sekalipun, jangan dizahirkan pada anak. Duduk, bawalah mereka duduk sekali dan juga bercakap ataupun mengeluarkan kata-kata rangsangan terhadap mereka supaya mereka tidak menghalang atau terasa kehilangan seorang kasih sayang dan ibunya. Wallahu a'lam. Dan hadis atau riwayat yang lain disebutkan pada nota kaki 85, haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi bin Maimun qala haddatsana Ibnu Abi Ya'qub an ibni Abi Nu'min qala kuntu syahida bina Umar is'alahu rajulun an adamil ba'udah faqala mimman anta faqala min ahli al-Iraq faqala unzuru ila hadha yas'aluni an damil ba'udah wa qad fatalu bina Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu huma raihanayya minad dunya
Daripada Ibnu Abi Mu'min, dia telah berkata, aku telah menjadi saksi kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, yakni apabila seorang lelaki bertanya kepadanya tentang hukum darah nyamuk, lalu dia bertanya, daripada manakah engkau? Maka lelaki itu menjawab, dari penduduk Iraq. Lalu Ibnu Umar telah berkata, kalian lihat ini, dia bertanya tentang darah nyamuk, sedangkan sesungguhnya mereka telah membunuh anak, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keduanya, yakni Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain adalah harumanku daripada dunia. Maka seolah-olah dia tanya tentang darah nyamuk. Nabi tak sebut pasal darah nyamuk. Cuma Nabi kata, sedangkan sesungguhnya mereka telah membunuh anakku, yakni cucu Nabi dan Sayyidina Husain. Makna penduduk Iraq ni telah membunuh dua cucu Nabi. Nabi dia tanya pasal darah nyamuk, tapi darah anak cucu Nabi Hasan dan Husain dan mereka bunuh tu mereka tak bertanya. Mereka tak tahu apa sebab mereka bunuh. Sebab tu Nabi kata, keduanya, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu adalah harumanku daripada dunia. Nabi tak jemput pun sebab benda tu. Sebab apa? Mereka tanya tentang darah nyamuk, sedangkan mereka telah membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Husain. Nabi kata adalah haruman yang paling wangi daripada dunia. Itu siapa? Darah yang telah kau bunuhkan tadi, iaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Nabi lebih memuji pada anaknya. Nabi pula lebih memuji pada cucunya kerana terbunuh daripada mereka penduduk Iraq yang telah membunuh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka ia berlaku dan Nabi kata adalah harumanku daripada dunia. Ini kitab Al-Adab Al-Mufrad, muka surat 77. Jelas. Bermakna dia tanya hukum darah. Dan Nabi tak jawab pasal hukum darah. Sebab mereka ni yang bunuh anak cucu cicit aku. Apa kena dengan darah nyamuk daripada darah cucu cicit aku? Tu Nabi, soalan Nabi marah. Nabi marah. Darah nyamuk pula dia tanya. Tak tanya darah cucu cicit aku. Sayyidina Hasan dan Husain yang mereka telah bunuh. Sesungguhnya adalah harumanku daripada dunia. Bauan mereka itu adalah daripadaku. Iaitu siapa? Sayyidina Hasan dan Husain. Nampak? Walaupun telah pergi cucu Nabi SAW, tetap Nabi memujinya. Tetap Nabi mengangkatnya. Tak lokek, tak kedekut, tak pengecut. Untuk membanggakan apa itu yang dia ada pada sisinya, termasuk anak-anaknya. Wallahu a'lam. Jelas? Ada tak faham ke? Jelas. Okey, jelas tak apa. Kita teruskan. Hadis yang ke-46. Hadis yang terakhir. Nanti kalau nak ada tanya soalan, silakannya. InsyaAllah. Ini antara kita jangan remuk redam. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat-sahabat. Mak bapak mertua kita, mak kita juga. Kalau kita dah kahwin, kita dah kira satu keluarga. Kerjasama dan langsung. Nak tanya Ustaz guna kita apa ya? Puan Zahia Zahid Sofian. Hari ini saya ganti Ustaz Izzuddin pada pukul 8.45 tadi. Sekarang dah berlangsung dalam sekitar 45 minit lah. Okey, hadis yang terakhir, lepas tu kita nak tanya soalan, saya akan buka lah insyaAllah. Hadis yang ke-46, babu hamlis sabiyyi alal atiki. Bab pada menyatakan memikul, mendukung anak di atas tengkuk ataupun bahu. Haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'batu an Adi ibn Sabith qala sami'tul Bara'a yaqulu ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Hasan salawatullahi alaihi ala atikihi wa huwa yaqul Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Apa katanya? Al-Bara' berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Al-Hasan salawatullahi alaihi berada di atas baginda Nabi SAW. Dan baginda bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Okey. Hadis ni menunjukkan perbuatan Rasulullah meletakkan Sayyiduna Hasan di bahunya. Boleh bayangkan tak? Kerana apa hadis ini dikeluarkan? Okey, dengar molek. Minta maaf kalau saya salah. Kata orang tua, anak-anak kecil tak elok letak di bahu kerana besar nanti dia pijak kepala kita.
Betul ke? Boleh saya bagi tahu saya ada tak betul ketua ni? Tak betul. Betul. Tak betul. Tak setuju. Saya dengar orang kata kalau kita dukung anak di sini seperti mana yang dibuat lakukan oleh Nabi SAW, letak anak duk kalih kat tengkuk ni, lepas tu kita dinding dia macam ni, ada orang tua kata nanti besar-besar nanti dia pijak kepala. Betul ke tak betul tu? Mungkin fahaman orang dulu kot Ustaz, sekarang dah tak pakai dah. Orang dulu sebut. Sebab orang dulu. Itulah. Tak boleh pakai kot. Sebabnya yang tu sebenarnya kasih sayang. Kalau kita kata benda itu menyebabkan pijak kepala, Nabi buat. Nabi kita duk gendong cucunya dekat atas bahunya Nabi SAW dengan doa apa kata dia? Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Siapa? Sayyidina Hasan dan Husain. Hasan tu digendong begini. Lepas tu saya kata, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Taala, tidak ada istilah pijak kepala kalau kita meletakkan anak kita di bahu ini. Kerana ia sebahagian tanda sayang kita. Tanda kasih sayang kita kepada anak kita. Tapi kena tengok juga anak tu usia berapa. Kalau anak tu umur dia dah 10 tahun, besarnya lain macam, jangan diangkat. Nanti patah pula tulang tu. Maka gendong anak kita, cucu kita untuk kita bermain dengannya. Ada kala kita jadi kereta kuda. Ada kala kita tengok ketika mana Hasan dan Husain, ketika mana Sayyiduna Rasulullah SAW sedang sujud, dia duduk di atas tubuh Nabi SAW dan Nabi melamakan sujud. Kenapa Nabi melamakan sujud? Sebab aku risau mengganggu Hasan dan Husain yang sedang bermain di belakang aku. Inilah akhlaknya Nabi SAW. Sebab saya pernah duduk waktu kecil dulu, orang-orang tua kata, jangan letak. Sebab tu saya tanya, betul ke? Kalau betul, takkanlah Nabi buat sesuatu yang tak betul. Sebab Nabi sendiri meletakkan Hasan di kepalanya. Maka tidak ada istilah mengatakan dia akan pijak kepala kita. Kurang hajar besar nanti. Sebab dia dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW. Pokok pangkalnya adalah ajaran kita. Pokok pangkalnya adalah didikan kita. Kan indah kalau kita jadi kereta kuda, dia niki anak-anak kita. Kan indah kalau kita dapat gendongnya di atas kepala kita terhadapnya. Sebab apa? Kasih sayangnya. Sebab ini Nabi yang buat. Sebab itu istilah yang disebutkan oleh orang-orang tua itu bukan tak boleh guna pakai. Mungkin ada yang buat pendapat, tetapi kalau mengikut baginda Nabi SAW, tidak menjadi kesalahan untuk terletak anak kita berada di bahu ini kerana ianya tanda kasih sayang. Besok nanti dah tua, kita pula naik bahu anak kita. Apa salahnya? Kita naik atas bahu anak kita ramai-ramai. Besok kalau anak-anak kita nak melawan cakap, ingat tu. Tuan-tuan, sebab apa? Anak-anak ni waktu kecil je kita boleh layan dia seperti itu. Nanti kalau dah dewasa, umur dia dah start meningkat, dalam tingkatan-tingkatan, maka dia tak akan ada lagi masa untuk bermain dengan kita. Sebab tu perlakuan Nabi SAW ini diceritakan oleh Aisyah. Maka sahabat tanya, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi SAW di rumah? Sedangkan Nabi bersama kami dalam tegas menyampaikan dakwah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi lebih baik daripada luar. Nabi melayani isteri Nabi dan Nabi bermain dengan anak-anak baginda Nabi SAW. Inilah akhlak Nabi. Maka Nabi walaupun kerjanya di luar penuh dengan ujian, penuh dengan mihnah, penuh dengan pengorbanan, tetapi Nabi SAW balik ke rumah mesti ada masa untuk bermain dengan anak baginda Nabi SAW. Maka kita nak letak anak kita begini ke, kita nak jadi kuda-kuda untuk anak kita ke, buatlah macam mana sekali, kerana itu sebahagian kasih sayang adalah kenangan kita dan ia tidak langsung salah kerana Nabi SAW buat bagaimana dia meletakkan Hasan di tengkuk baginda Nabi SAW. Wallahu alam, itu adalah hadis yang terakhir yang dapat saya kongsikan pada hari itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kekanda dayang ada masa dalam 10 minit ini, kita buka soalan kepada mereka yang nak bertanya. Dayang mungkin ada hal ke? Kita buka soalan. Kiranya ada yang nak ajukan soalan tentang tajuk yang kita bincangkan hari ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Sila-sila.
Assalamualaikum Ustaz. Saya nak Ustaz. tanya, kawan saya ada mak dan ayah. Lepas tu ayah dia dah meninggal. Lepas tu umur mak dia dah 87 tahun. Lepas tu dia nak balik ambil mak dia duduk sekali dengan dia. Baik. Tapi husband dia suami dia tak bagi, tak benarkan. Lepas tu dia kata kalau balik juga ambil mak dia, keluar daripada pagar, bermakna jatuh talak. Macam mana tu Ustaz? Kalau dia Sebab- kata begitu, Sebab dia maka anak talak sebab dia. dia Ustaz, dia anak tunggal, tak ada siapa nak jaga mak dia. Okey. Kalau dia keluar, Gitu, Ustaz. bermakna taatlah dia pada suaminya. Kalau keluar, dia ambil mak dia, memang akan jatuh talak tu. Ya. Cuma Tapi tidakkah berperi kemanusiaan seorang suami tidak membenarkan seorang isteri untuk melihat ibunya berada di dalam sakit yang teruk, mungkin ajal yang akan tiba. Maka suami sebegini amat-amatlah tidak patut kerana tidak memahami situasi seorang isteri. Wallahu a'lam. tapi Ustaz, berdosa tak dia pada ibu dia kalau dia tak jaga ibu dia dalam keadaan mak dia umur macam itu? Isteri, ketaatan setelah berkahwin keutamaannya adalah pada seorang suami. Kan pernah dinukilkan dalam kitab Al-Muhimmah Al-Mawa'i Al-Badi yang Ustaz Naim ajar tu, seseorang di mana seorang sahabat bermusafir di luar. Dulu musafir tak macam kita. Sekarang kita musafir, kita boleh kontak, kita boleh WhatsApp, kita boleh call. Tapi dulu musafir, maka kalau balik, baliklah. Kalau tak balik, tak baliklah. Kalau mati pun dapat tahu. Gitulah contohnya. Maka dia kata kepada isterinya, selagi mana aku belum balik, selagi itu jangan kau keluar ke rumah. Ini dalam kitab Al-Muhimmah. Kalau ibu-ibu kan dah start belajar kan. Maka setelah suaminya pergi, tetapi rumahnya, isteri dan suami itu berada di atas. Rumah ayahnya itu berada di bawah. Dengar ya Puan Zahia. Di saat keluar saja isterinya dalam kitab Al-Muhimmah kata apa? Di saat itu setelah keluar saja musafir suaminya dan dia kata jangan keluar selagi aku belum pulang dari musafir. Maka kedengaran ayahnya berada dalam kesakitan. Faham? Maka dia nak pergi menjenguk dan dia memanggil seorang sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah, boleh tak aku melihat ayahku sebab ayahku ini sedang sakit, tetapi suamiku kata jangan keluar selagi mana dia belum pulang dari musafir. Maka Nabi SAW pun kata apa? Taatlah kepada suamimu. Dan dia pun tak pergi. Walaupun ayahnya sakit. Dan pada waktu yang sama juga, mendengar ayahnya meninggal dunia. Dia pun kata, boleh tak tanya Rasulullah, aku nak pergi tengok ayahku meninggal dunia di bawah rumah aku ni. Maka kata Nabi, taatlah pada suamimu. Maka dia pun, jenazah tu pun dibawa untuk dikebumikan. Perasaan sedih menyelubunginya. Dan di saat itu Nabi panggil sahabat tadi, beritahu kepada perempuan tadi, bahwasanya Allah mengampunkan segala dosa-dosanya asbab daripada taatnya si anak tadi kepada suaminya. Cuma walaupun hadis ini memberi pengajaran yang banyak kepada kita, tetapi taklah dikatakan supaya sampai begitu. Sebab kita tak sama musafir dulu dengan sekarang. Bicara dia mudah, tolak ansur. Kenapa sukar-sukarkan masalah sampai tak bagi tengok mak yang sedang keadaan keuzuran. Kalau meninggal, baru ni saya uruskan. Bukan uruskan, saya bawa satu tahlil arwah. Dia kata, Ustaz, jenazah ini kesian. Saya kata, kenapa kesian? Sebab meninggal dalam rumah, anak-anaknya tidak ada. Dan ketika itu, selama 5 hari, sampailah suatu hari, jenazahnya itu berbau sangat busuk sampai keluar ke rumah jiran. Maka lihat terkunci pintu, ditelepon pada anak-anaknya yang datang, ketika itu telah meninggal dunia selama 5 hari. Kalau boleh, jangan ditinggalkan ibu di saat hari-hari untuk kembalinya kepada Allah. Jagalah ibu, para suami sekalian, berilah keizinan untuk anak-anaknya berkhidmat
buat yang mereka melahirkan mereka. Bagilah anak-anak perempuan mereka untuk dekat dengan mereka di saat mereka menghabiskan nyawa mereka. Ayah dan ibu ini adalah mutiara kita. Maka berilah wahai suami, jangan disebabkan cerita yang lama, disebabkan dendam yang lama, kau menahan seorang kasih anak kepada ibunya. Wallahu a'lam. Terima kasih Bunda Zayah yang bertanya. Ustaz, bermakna anak dia tak ada dosa lah dengan ibu dia kalau dia tak jaga Tak ada. Cuma nak cerita tu adalah kelebihannya. Tapi janganlah jadi suami yang seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya pasal anak kecil kita yang memanjat belakang kita semasa kita sujud. Okey, dia panjat belakang kita sampai kita habis semayang. Nak tanya, adakah semayang kita tu sah? Sebab masa semayang Jumaat, masa tu jiran sebelah kata, anak awak belum bersunat kan? Belum bersunat, tak boleh dia kata. Betul ke Ustaz? Tak ada. Kalau dia panjat belakang kita, Nabi bukan berjemaah. Nabi sedang solat keseorangan. Oh, ni jemaah. Kita masa semayang ramai-ramai dekat surau. Anak panjat belakang. Kita pegang lah. Sampai habis. Dia tak lepas kita sampai kita habis semayang. Lepas tu orang sebelah tu kata, dia dah bersunat belum? Memanglah budak belum bersunat. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia kata tak boleh semayang. Sebab budak tu belum bersunat dia kata. Kalau budak tu, budak tu tak jaga tata tertib, sebaiknya perlu dibawa. Dia lalu depan orang, dia kacau orang. Itu tak baik. Dia tak lalu depan orang, kacau orang. Dia hanya panjat belakang mak dia, dia pegang mak dia peluk mak dia sampai mak dia habis sembahyang. Baru dia turun. Masa mak dia sujud. Dia panjat masa mak dia sujud. Sepatutnya bawa lah, takut dia lalu depan orang. Dia buat dia tarik telekong orang tu bahaya. Boleh bawa tapi tak ajar. Tak ada. Dia tak buat tu. Dia baik. Dia hanya dengan mak dia je. Tapi dia panjat masa sujud sampai mak dia sembahyang. Habis jiran orang sebelah tu kata dia dah bersunat belum? Belum bersunat tak boleh. Tak sah sembahyang dia kata. Macam tu. Budak kecil mana ada sunat lagi? Maknanya tak pun. Sebaik-baiknya bawa je lah mengajar anak kita cinta. Mesti. Ya, dia ikut. Dekat surau dia ikut. Tapi dia tak kacau orang. Dia tak lari-lari dalam surau. Dia tak ada tarik kain orang. Tak ada lalu depan. Hanya dengan mak dia. Dia pegang mak dia betul-betul masa sujud tu. Dia macam seronok lah. Macam satu permainan pada dia. Dia tak faham lagi. Habis orang sebelah tu kata, nak bersunat belum? Alah, mana nak bersunat kecil lagi kan. Dia kata tak boleh sembahyang. Macam mana tu Ustaz? Bonda saya dulu. Ya. Memang sembahyang. Sembahyang tu habis. Okey, bonda jangan macam ni. Kalau nak dengar. Matikan dulu mikrofon tu. Okey, sorry Ustaz. Okey, terima kasih yang bertanya. Maksud dia, kita boleh nak bawa anak-anak kita. Tapi kalau kekerapan berlaku tu, kita kena didiklah anak kita. Takkan setiap kali kita pergi solat maghrib, lepas tu anak-anak kita duk panjat belakang kita. Setiap kali kita bawa, dia panjat belakang kita. Akhlak itu kita kena jagalah. Kita kena tegur. Sebab dia buat benda tu memang tak salah. Tetapi hendaklah kita tegur supaya dijaga. Takkan setiap kali kita solat dia nak panjat. Ditegur. Jangan dibiarkan saja. Mesti ada menegur supaya dia faham yang mana boleh, yang mana tak boleh. Biasa anak yang seperti ini mungkin dah 5-6 tahun. Atau 4-5 tahun, tapi ajarkan dia, jangan begitu. Tapi kalau kita tak mampu kontrol, hendaklah kita solat kat rumah. Sebab tak menjadi satu ketetapan atau satu keperluan untuk wanita itu solat berjemaah di maghrib. Wallahu a'lam. Jelas ya? Jelas, terima kasih Ustaz. Okey, kita baca di chat satu dari Farhana Azman. Ustaz, kenapa cucu Nabi dibunuh? Alah, biasalah cucu Nabi dibunuh disebabkan ada sebab-sebab tertentu, perjuangan-perjuangan mereka, sebabkan itu mereka dibunuh. Juga kalau kita baca banyak para Nabi yang dibunuh, cuma tak dizahirkan tentang cerita sirah mereka. Banyak dibunuh sebab waktu mereka ini perjuangan menyampaikan dakwah itu masih
masih berlaku. Dakwah ketika itu penuh dengan tentangan. Bukan tak pernah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Okey, ada soalan lain lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya luar daripada tajuk sikit, bagaimana pendapat Ustaz kalau pasangan muda yang berkahwin ni dia semakin macam merancang untuk mendapat anak. Sebenarnya dia belum mendapat anak lagi walau anak pertama kan. Jadi dia merancang untuk mendapat anak. Disebabkan mungkin ekonomi belum stabil katanya. Macam mana pendapat Ustaz? Apakah hukumnya berdosa ke? Tidak berdosa sebab merancang ini dibenarkan. Keharusan bagi seseorang itu merancang. Tetapi bagi kita yang beriman kepadanya qada dan qadar dan yakin dengan rezekinya daripada Allah, kalau anak yang pertama sebaiknya tidaklah perlu dirancang. Kerana ada seseorang hamba Allah ini pernah datang kepada saya, dia kata, Ustaz, kami dah 5-6 tahun tak ada anak. Saya kata, kenapa tak ada anak? Dahulu setelah kami berkahwin, kami merancang untuk tidak memiliki anak pada usia yang muda, tapi kami cuma bersama bersetubuh saja. Maknanya dia melakukan di luar lah, bukan di dalam bahagian yang tertentu. Maka saya kata, kenapa? Sebab kami rasa belum nak anak lagi. Matlamat berkahwin adalah pertama untuk mencapai redha Allah. Yang kedua untuk menjaga kemaluan kamu. Dan yang ketiga untuk mendapatkan zuriat. Bermakna kamu mesti dapatkan zuriat walaupun pertama. Sebab takut menangguh, takut-takut terus tak dapat. Kesalahannya di situ. Bukan bermakna tak boleh tangguh. Ada yang menangguh sebab masih belajar. Ada yang menangguh sebab masih duduk PJJ, perkahwinan jarak jauh. Mungkin masih ada kurangnya ekonomi, tak jadi masalah. Tetapi sebagai orang Islam kena yakin bahawasanya ketetapan rezeki itu telah ada sewaktu dalam kandungan lagi. Kenapa kita khawatirkan? Tengok tak tadi yang hadis Ibnu Umar tadi kata apa? Laki itu nak anak perempuan dia mati. Seolah-olah dia tak mampu nak tanggung. Kan Ibnu Umar kata, adakah rezeki mereka itu kau yang bagi? Bukan, Allah yang bagi. Bukan kepada mereka. Maka senasihat saya lah kepada mereka yang dah berkahwin muda, kalau tidak mahu anak, carilah satu sebab yang munasabah. Bukan sebab kerana sesuatu yang tidak munasabah. Kalau tidak munasabah seperti itu, tidak elok untuk kita menangguhkan sesuatu yang baik. Sebab Nabi suka umatnya ramai di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Faham ni bunda? Ya, faham Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Kalau elok, muda-muda ni elok ada anak. Kata bonda no, kuat sikit. Muda-muda ni kuat nak susu anak, nak jaga anak, nak tukar pampers anak. Nanti kalau dah 35 ke atas, tak berapa larat nak menyusu anak, nak bangun malam, nak tukar pampers. Betul ya bonda no ya? Betul. Terima kasih bonda no. Cari, maka begitu keadaannya. Faham ya bonda Ros? Ya, faham Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, mungkin ada soalan terakhir ke nak tutup dah Ustaz? Ya, sila salah. Maknanya bonda Ros pesan-pesan dekat orang-orang muda, kahwin ni kita nak elak maksiat. Untuk kita menjaga syahwat. Tapi jangan sampai kita tak nak anak. Ugi, anak ni penyeri. Anak ni adalah satu rezeki. Seronok ada anak-anak. Mungkin sukar untuk jaga anak-anak waktu kecil. Tapi bila dia dah besar, masuk sekolah, dia dah masuk asrama, kita jangan rindu. Betul tak bonda no? Betul Ustaz. Dah tua-tua pun rindukan anak-anak semua cucu, anak cucu. Saya pun rindu kat bonda no. Tak belanja saya nasi lemak sotong. Datanglah ke Johor. Alamak, saya nak balik Johor Sabtu ni insya-Allah. Nanti datang ke Bandar Penawar. Bandar Penawar, saya dekat Spring, Pulau Spring. Sini dekat Desaru lah. Pulau Spring Kalau lah. Ustaz dah Spring. kahwin belum? Alamak, ada orang tanyalah bonda, Ustaz dah kahwin belum? Oh, Ustaz dah berderet anak dah. Allah, bonda ni pecah rahsia. Ustaz, ada soalan akhir Ustaz, insyaAllah. Bila? Ni cabaran pada anak yang menjaga mak di usia 74 tahun. Saya lah.
dalam masa yang sama ada seorang anak kecil juga umur 9 tahun. Kadang-kadang ujian pada saya lah cara nak menegur seorang ibu kan, sebab bila dengan kuliah-kuliah agama ni bahasa perkataan tak boleh tu pun tak boleh sebenarnya nak cakap pada seorang ibu, sebab takut mak terentak hati, jauh hati kan. So kadang-kadang bila macam pemakanan yang tak sesuai dah untuk mak tu, yang cucu punya mak teringin. So kadang bila kita bukan menghalang tapi nak bagi tahu dengan cara yang baik sebenarnya, tapi nampak mak macam mudi, mak terasa hati, memanglah minta maaf balik semua, tapi benda-benda ni Ustaz kadang-kadang risau duduk dalam keadaan macam tu. Bila mak kecil hati walaupun sikit, saya ni duduk dalam berdosa tak Ustaz? Macam mana Kecilkan hati ibu berdosa. Berkata saja dalam Quran dah dosa. Apatah kecilkan hati ibu, lagilah berdosa. Wallahu a'lam. Terima kasih tanya. Okey, mungkin kita boleh akhiri kuliah kita, rehat sebentar sebab sekejap lagi pukul 10 kita ada ustaz lagi satu ustaz. Oh, siapa? Ustaz Abdullah Tuda. Hari ini alhamdulillah kita dapat 2 ustaz untuk gantikan kelas duha kita ke kelas. Jadi kita insyaAllah untuk soalan-soalan boleh kita ajukan pada kuliah pertemuan akan datang insyaAllah. Boleh ya Ustaz? Boleh insyaAllah. Okey, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri Abdul Jalil yang bersama kita pengajian berkitab kita syarah daripada Al-Adab Al-Mufrad. Dan hari ini apa yang sampaikan satu ialah tentang amalan sedekah, iaitu keutamaan kepada ahli keluarga sendiri, moga-moga mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berbuat baik kepada anak perempuan, mudah-mudahan mereka akan menjadi penghalang dari seksa api neraka. Dan juga ibu bapa mesti tunjukkan sifat kasih sayang kepada anak-anak, perhatian kasih sayang lebih berbanding daripada wang ringgit. Mudah-mudahan kita menjadi ibu bapa yang terbaik kepada ahli keluarga kita. Dan rezeki kita Allah yang berikan, jadi Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Terima kasih kepada semua yang berada di Google Meet Gema Nur Iman pada pagi ini, sebanyak 63 orang. Sebentar lagi kita pukul 10 Ustaz Abdullah Tuda pun dah masuk ke Google Meet. Jadi sebagai penutup kuliah duha yang pertama, kita mohon Ustaz Zukri untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As sebelum kita ke kuliah duha yang kedua. Jadi jemaah bertuah pagi ini mendapat 2 kuliah insya-Allah, tambahkan ilmu kita. Okey, silakan Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khasr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay bersama Ustaz Abdullah Tuda insya-Allah. Teruskan, fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz. Fadil, sahibul fadilah Ustaz Abdullah Tuda, kaifahal? Kaifahal? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rabiatul Zukri insya-Allah. Masya-Allah, kaifahal? Aina anta? Ya Ustaz. Idarah? Baik. Ustaz tak buka mic. Baru nak bahasa Arab dengan Ustaz. Aina anta? Idarah fil bait. Saya tak fasih bahasa Arab ni. Ayo. Ustaz dulu dia pegawai apa Resda ke Ustaz? Saya semua juga, saya tahu benda tu je. Okeylah, tak apalah kalau Ustaz tak apa, kita kecek Kelantan lah. Boh demo mana? Bukan mic. Okey Ustaz, saya ada kuliah duha untuk ngajar tajwid jap. Nanti kita sambung lagi lah. Okey, syukran jazilan sekali lagi pada Ustaz. Cekebum. Okey, kita teruskan dengan kuliah yang kita kedua insya-Allah. Ustaz boleh ya Ustaz?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah pada pagi ini dapat bersama dengan kuliah yang kedua bersama dengan Tuan Haji Abdullah Tuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Al-Fadil Tuan Haji Abdullah Tuda dan juga kepada 54 pencinta ilmu yang telah pun berada di kuliah kita setakat ini, insya-Allah. Alhamdulillah kita berada di kuliah duha yang kedua. Jadi bagi memberkati kuliah kita bersama dengan Al-Fadil Tuan Haji Abdullah Tuda, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz. Bisiril Fatihah. Ustaz buka mic, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah ada? Ada Ustaz Isyam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dipayungi para malaikat dapat keberkatan bersama dengan kita di kuliah duha pada pagi ini. Seperti biasa diingatkan kepada para jemaah, pastikan tutupkan mikrofon sepanjang kuliah. Mudah-mudahan tidak mengganggu kuliah yang kita sedang berlangsung. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapat ilmu berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu untuk kita mudah-mudahan membersihkan akidah kita daripada kekeliruan terhadap perkara-perkara yang berlaku pada masa ini. Mudah-mudahan kita semua di jalan yang benar, di jalan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Ustaz untuk terus menyampaikan ataupun syarah berkaitan dengan kuliah kita pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur